Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka amma ba'd. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, pertamanya sama-samalah kita manjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Ta'ala, kerana pada malam ini kita masih lagi diberi ruang dan peluang oleh Allah untuk sama-sama kita hadir ke dalam majlis ilmu, untuk sama-sama kita mempelajari Al-Quran. Mungkin di kalangan sahabat-sahabat yang berada di depan saya pada malam ini telah ikuti pengajian pembacaan Al-Quran dengan kaedah Iqra'. Dan alhamdulillah diteruskan lagi dengan kita cuba memahami apa yang tersurat dan tersirat setakat yang termampu daripada surah Yasin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini Allah Ta'ala menempatkan kita di kalangan mereka yang disabdakan oleh Nabi SAW. Dan satu hadisnya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang paling baik dari kalangan kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran wa 'allamah, dan kemudian orang yang mengajarkannya, yakni mengajarkan Al-Quran. Mudah-mudahan hari ini Allah Ta'ala kurniakan kesempatan kita belajar membaca dan memahaminya, untuk Allah menjadikan kita dari kalangan manusia yang paling baik di sisi Allah Subhanahu Ta'ala, insya-Allah. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah kita dah lihat daripada surah Yasin ini pada ayat yang pertama sehinggalah ayat yang ke-12. Itu kelompok yang pertama. Dan yang sedang kita bincang ialah daripada ayat yang ke-13 sehinggalah ayat yang ke-27. Yang mana Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah dalam tafsir Al-Munir, beliau meletakkan tajuk ayat-ayat yang kita baca ni dengan kata beliau, kisah ashabil qaryah, iaitulah kisah penduduk bandar yang disebut sebagai Antakiyah. Jadi alhamdulillah berkenaan dengan ayat ataupun dengan kelompok ayat ini kita dah tadabbur, kita telah melihat sedikit sebanyak daripada ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-17. Yang mana daripada ayat-ayat yang telah kita bincang itu, Allah Ta'ala meminta kepada Nabi SAW untuk datangkan, bawakan kisah yang berlaku pada zaman Nabi Isa AS kepada golongan musyrikin ketika itu yang menolak dakwah Nabi SAW. Mudah-mudahan dengan kisah yang disampaikan ini menginsafkan manusia yang ingkar menerima dakwah Nabi SAW. Yang telah menerima dakwah dan mendapat ujian, mudah-mudahan bersabar dengan ujian yang mereka hadapi dalam mempertahankan akidah. Kerana itu adalah sunnatullah. Orang yang beriman kepada Allah pasti akan diduga oleh Allah. Dan sunnatullah, orang yang menentang ajaran Islam akhirnya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Ini dia kisah, hikmah Allah Ta'ala datangkan kisah ini. Yang mana kisah ini berlaku di sebuah bandar yang dikenali sebagai Antakiyah. Yang Quran tidak disebutkan, tapi disebut oleh para mufassir. Nak menunjukkan kepada kita apa yang pentingnya ialah pengajaran daripada kisah itu.
nama tempat, nama orang. Itu kurang penting. Yang lebih pentingnya ialah kita mengambil pengajaran daripada kisah yang dinyatakan oleh Allah. Yang mana penduduk bandar ini sebenarnya mereka ni terpilih untuk didatangkan, diutuskan Rasul kepada mereka. Bukan seorang, disebut idja'ahal mursalun, diutuskan kepada mereka Rasul. Mursalun ini jamak muzakkar salim. Itu dari segi nahunya. Dari segi sarafnya dia adalah isim maf'ul. Mursalun, yang diutuskan. Kalau mursil, yang mengutuskan. Mursal, yang diutuskan. 3 orang telah datang kepada mereka ni 3 utusan. Kita tahu 3 orang ni daripada ayat yang berikut. Itulah Allah nyatakan secara detail, idh arsalna ilaihi muthnain. Itulah tak kala mana kami telah utuskan kepada mereka itu ithnaini, 2 orang. 2 orang utusan. Siapa yang utus? Nabi Isa AS. Tapi Allah Ta'ala sandarkan utusan ni kepada Allah Ta'ala. Arsalna, kami ni maksudnya Allah. Tapi kalau sebelum kita dah bincang, yang menghantar, yang mengutuskan 3 orang rasul ni adalah Nabi Isa. Tapi disandarkan perbuatan utus kepada Allah kerana Nabi Isa ni perintah atas perintah daripada Allah. Jadi zahir nampak Nabi Isa, hakikat sebenarnya Allah Ta'ala yang menyuruh, Allah Ta'ala yang mengutuskan mereka ini. Atas arahan Allah lah Nabi Isa AS utuskan 3 orang Rasul ini kepada bandar tersebut. Apa yang terjadi? Fakadzabuhuma, mereka telah mendustakan keduanya, mendustakan kedua Rasul ini. Kemudian setelah mereka mendustakan 2 orang ini, fa'azzazna bithalith, maka kami gagahkan, qawaina, kami kuatkan, kami perteguhkan dengan yang ketiga. Faqalu inna ilaikum mursalun, maka mereka berkata kepada penduduk Antakiyah ini, sesungguhnya kami ini kepada kamu telah kami ini diutuskan. Kita dah tengok uslub ini bila disebut inna ilaikum mursalun. Ni kalau ikut uslub biasanya inna mursaluna ilaikum, kami diutuskan kepada kamu. Tapi uslub ini Allah Ta'ala sebut sesungguhnya kepada kamu kami diutuskan. Ni uslub takhsis. Khabar ni mereka ni patutnya bertuah dah, penduduk yang terpilih. Mereka ni dipilih untuk diutuskan 3 orang Rasul ni. Tapi mereka menolak tuah. Menolak tuah. Yang dibawa oleh 3 Rasul ni satu kunci kejayaan, itulah Islam. Islam ni membawa kesejahteraan, keselamatan, keberkatan. Bukan setakat apa dia sejahtera, berkat, tapi juga kata keberkatan. Bukan setakat selamat, sejahtera, tapi dapat keberkatan, rezeki melimpah ruah. Itu di Islam ini. Baik, tapi malangnya mereka menolak. Dengan mereka mengatakan antaranya ma antum illa bashar, tiadalah kamu ini, mereka manusia. Ini orang kata syubhah yang ditimbulkan oleh mereka yang mendustai para rasul. Bukan mereka sahaja. Sebelum-sebelum ni pun daripada nabi-nabi yang terdahulu, rasul-rasul yang terdahulu pun begitulah. Bila mereka tak mampu berhujah, akhirnya mereka kata mu ni tidak ada, tidaklah kamu semua ni mereka bashar, manusia seperti kami, tak ada benda ajaib pun, tidak ada benda pelik pun. Dan kita pun hari ni dalam masyarakat setengahnya nak nampak benar ataupun dakwah seseorang nak nampak hok pelik-pelik. Jalan atas air, jalan di udara, boleh menilik hati. Dan nak kaboi tahu dah, awak mari sini, hajat awak begini dah, betul tak? Kalau bawa mengajar Quran, mengajar semayang bang ni, orang ada nampak setengah-setengahnya dalam masyarakat kita. Sebab dia rasa benda tu benda biasa. Tapi bagi orang faham, hak tu lah sesuatu benda yang amat berharga dalam hidup kita. Boleh semayang, ni kunci syurga. As-salah miftahul jannah. Nak semayang tu kunci syurga. Boleh baca Quran tu, baca satu huruf dapat satu kebaikan yang diganda jadi 10. Yang tu satu benda istimewa. Tapi itulah, manusia ni banyak terdidik
Kita pun begitu juga dulu-dulu barangkali. Bila orang khabar, ustaz khabar, tok alim khabar, barulah kita nampak kebenaran tu bukan dilihat kata benda-benda pelik daripada seseorang. Tapi sebenarnya kebenaran tu bila tengok orang tu tetap berpegang teguh dengan ajaran yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah satu karamah, itulah satu kemuliaan. Baik. Jadi mereka ni sebenarnya tak nak terima ajaran Nabi. Itu mereka timbulkan syubhat. Mereka tak nak terima ajaran Nabi Isa yang disampaikan melalui 3 rasul ni, yang mengajak mereka ni menyembah Allah. Berlawan arus. Lawan arus ni bila kita lawan arus, bukan lawan arus kereta arus. Kita nak lawan arus ni satu payah. Satu payah. Kita nak beri satu idea, satu pandangan, teguran yang berlawan arus. Pemimpin kita, bos kita suruh pekerja wanita pakai pakaian yang tak menepati syariat. Kita nak beritahu tu rasa guna, mudah ke payah? Payah tak? Lawan arus ni memang satu kali payah. Kawan kita semua dak semayang, kita sama nak semayang dalam satu konvoi motosikal. Nak ajak, nak khabar putih semayang nak khabar wan ni. Nak lawan arus. Allah mu mayang mula. Nak, itu nak cepat ni. Nak, kita nak cepat ni. Nak pergi ke apa dia, nak pergi ke Vietnam ni. Nak mau lambat-lambat, kita target dia gejang 4 jam nak sampai lalu. Nak mencatat, nak merekod masa yang terpantah. Timai yang lambat pula. Nak. Jadi itu yang diputus, nak lawan satu yang arus tu, berlawan arus tu satu benda yang payah. Baik. Jadi ini dia apa yang ditimbulkan oleh golongan pendusta yang menolak ajaran para utusan ini. Dan mereka menyatakan wa ma anzalar rahman, dan tidaklah ar-rahman, Allah yang bersifat pengasih itu. Di sini nak menunjukkan kepada kita pada dasarnya mereka tahu ada Tuhan. Allah. Tapi itulah mereka menolak. Macam orang Yahudi, Nasrani. Mereka ni sebenarnya mengetahui ajaran Nabi Muhammad tu benar. Ajaran yang ditinggalkan oleh Rasulullah tu satu ajaran yang benar. Mereka tahu Tuhan tu satu. Tapi itulah kesombongan menguasai diri. Sebab kita tengok dah dalam surah Al-Mulk. Mereka tu tetap fi'utul. Maksudnya tetap menolak, sombong, takabur. Tidak mahu menerima ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada asalnya mereka tahu ada Allah yang namanya Ar-Rahman. Itu satu. Yang keduanya kita boleh nampak di sini. Allah nak sebut wa ma anzalar rahman. Di sini juga nak isyaratkan kepada kita rahmat Allah itulah menyebabkan mereka ni tak dibinasakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila mana sampai satu tahap mereka tetap terus berdegil, akhirnya mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menyatakan dan tidaklah, ma di sini maksud tidak. Wa ma anzalar rahman, tidaklah Allah yang Maha Pengasih itu menurunkan min syai'. Ni min ni yang panggil kalau tidak ada min dalam percakapan biasa, betul dah ayat tu. Wa ma anzalar rahmanu syai'an. Kalau tidak ada min. Kalau tidak ada min, dia akan jadi syai'an. Tapi sebut min ni kata kalau kita cakap bahasa Terengganu kot, nak khabar abirin abitai. Abirin abitai bukan abitai ambil kopi. Mana nak khabar abitai tu mana lorat dia. Mana habis sup. Mana mereka ni menafikan dengan sekerah-kerahnya. Tidak, Allah Ta'ala yang bersifat, yang apa dia, yang Maha Pengasih tu tidak menurunkan sebarang apa pun kepada kamu, daripada perintah ke ataupun daripada tegahan. Mu ni nawak je, nipu. Ni tuduhan golongan yang tidak beriman. In antum, tu kata tidaklah kamu itu. In antum, in ni ada kalanya dengan maksud sekiranya. Tapi in di sini maksud tidak. Qarinahnya ada illa. In antum, illa kecuali. Jadi in ni ada maksud sekiranya. Dan ada juga in dengan maksud sesungguhnya. Cuma ditakhfifkan dengan maksud inna, tapi ditakhfifkan, diringankan, seperti dalam surah Al-Jumu'ah tu.
huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum atau wa in kanu min qablihi la fi dhalalin mubin. Ada wa in kana, maknanya wa innahum, tapi ditakhfifkan. Baik, maka hak ni in di sini maksud tiadalah kamu ni antum ni domik kata ganti diri yang kedua, kamu duduk depan, maksudnya 3 ke atas. Kalau 2 orang antuma, ni 3 orang. Siapa 3 orang ni kita dah sebut semua pada ni, iaitulah Yuhanna, Bulus dan juga Syam'un. Dalam tafsir tak sebut, dalam ayat tak sebut, tapi dalam tafsir ada disebutkan. Dan ada pandangan lain. Kalau dalam tafsir Al-Qutubi disebut 3 orang tu siapa? Sadiq, Saduq, Syalum. Sadiq, Saduq, Syalum. Bukan Syed Sadiq. Sadiq, Saduq, Syalum. Tu 3. 3 orang. Nama yang nama lain. Tu kata bab nama ni tak apalah. Yang penting kita ambil pengajaran. Utuh 3 orang tu. 3 orang ni yang diutuh ni mesti biasanya orang akan ambil yang terbaik. Betul tak? Yang terpilih. Kita macam nak suruh orang jadi mubalik lah. Pergi ngajar sejid surah, kita buat temuduga, tauliah. Nampak dah dulu berkata Nabi macam nak atas Mu'az bin Yaman, tanya dulu. Kalau datang satu perkara nak berhukum guana, nak putus guana, lalu Mu'az pun jawab gini. Bila jawapan dia Nabi pun hati, maka dipilih untuk dihantar ke Yaman. Sebab tugas nak mengajar ni bukan satu perkara yang mudah. Nak bawa mesej Islam ni bukan satu perkara yang mudah. Takut ada timbul syubhah ke apa ni, maka perlulah orang yang nak menyampaikan tu bukan calon-calon orang. Jadi 3 ni yang dipilih Nabi Isa ni hebat dah ni. Tapi itulah mereka tetap dituduh in antum tiadalah kamu illa takzibun. Mereka kamu ni nawak, penipu. Lalu mereka ni menjawab qalu rabbuna. Tak ada arah. Ada arah nak jawab guana lagi. Rabbuna ya'lam. Tuhan kamilah. Tuhan kamilah ya'lamu, yang maha mengetahui bahawa sesungguhnya kami ini kepada kamu diutuskan. Cuba perhati. Pada hadis tu inna ilaikum mursalun. Ni dia beza. Lam tak? Beza ada lam pula. Inna ilaikum lamursalun. Ada lam tu. Jadi hak tak hadis tu inna ilaikum, ayat tu memberi maksud yang sudah tegas dah. Ada ketegasan dah. Ada inna tu. Tapi hak ni lebih tegas lagi. Dengan tambah lagi huruf lam tu. Inna ilaikum lamursalun. Lam tu fungsinya menambahkan, menguatkan lagi ayat yang nak disampaikan, statement yang nak disampaikan. Statement yang sama dari sudut kekuatan, orang kata makna tu. Jadi dah kali pertama khabar sungguh dah mereka tetap dituduh mu ni tak ada benda, mereka manusia seperti kami, tak ada kelebihan apa-apa pun. Dan Allah tak ada turun benda-benda pun kamu. Mu ni tak tahu benda. Ni biasalah cara nak memalingkan orang daripada menerima dakwah dia. Mu dah ada benda mu ni. Allah tak ada turun benda-benda pun kamu. Mu tak kerti benda pun, bukan aku tak kenal mu. Ni. Mu ni nipu je. Jadi orang dengar begitu, orang nak ikut. Tak nak ikut lah. Baik. Tapi akhirnya ni tak ada arah. Mereka ni berkata Tuhan kami lah yang mengetahui sesungguhnya kami ni sebenar-benarnya memang diutuskan kepada kamu. Tegah lagi. Baik. Kemudian dinyatakan wa ma alaina, dan tiadalah menjadi kewajipan ke atas kami illal balagul mubin. Mereka kewajipan kami ni al balag. Balag ni maksudnya menyampaikan. Kalau balik sampai umur. Baligh ni al balag, menyampaikan. Ada satu hadis Nabi kata balighu anni walau ayah. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Demikian juga kita belajar bab sifat wajib bagi Rasul, antaranya at-tabligh, menyampaikan. Sampai belaka. Maksud bala-bala ni balagha. Ada balagha saudara. Balagha tu cakap kita lah. Maksud bahasa balagha ni dengan arti kata menyampaikan. Jemaah tabligh, jemaah yang menyampaikan. Yang menyampaikan mesej Islam antaranya semua. Jemaah hidupkan masjid, surah masjid ilmu dan seumpama itu. Baik. Jadi tugas para rasul sama semenjak daripada dulu lagi.
sampailah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampailah kepada para pewaris umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas kita nyapa je. Orang nak terima, orang nak tolak, tu bukan kerja kita. Itu terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita menyampaikan, dan penyampaian tu mesti al-mubin. Penyampaian kita nak sapa tu biar jelas, biar nyata. Maksud susuk-susuk nak khabar benda apa, nak ajak pergi mana, apa yang kita nak buat. Nyatakan dengan sebenar-benarnya supaya manusia tidak berada dalam keraguan. Biar jelas dasar kita, perjuangan kita, apa yang kita nak. Baik. Jadi ini ayat-ayat yang telah kita lihat dalam pertemuan kita yang lepas secara mudahnya, secara ringkas. Baik. Kemudian selepas daripada itu, mereka bila dengar jawapan daripada 3 orang rasul ni, bahawa tugas mereka, bahawa mereka ni betul utusan yang sebenar-benarnya, tiadalah menjadi kewajipan kepada kami melainkan kami menyampaikan sahaja dengan jelas dan nyata. Adakah mereka terima? Bila mereka jawab, Rabbuna ya'lam, Tuhan kami maha mengetahui bahawa kami ni diutuskan pada kamu. Adakah jawapan ni menyebabkan hati mereka ni jadi lembut, terbuka hati untuk terima mereka? Tak. Bahkan mereka menyatakan kepada 3 orang rasul ni, qalu, mereka berkata, mereka ni, mereka mana? Qalu, mereka penduduk Antakiyah ni. Penduduk Antakiyah ni berkata, inna tatayyarna bikum, sesungguhnya kami ni, kata mereka, sesungguhnya kami ni telah tatayyarna. Apa maksud tatayyarna? Ta tu lembut, ta tu lembut, nipis. Tak, ta tu tafkhim tebal. Tatayyarna. Kena jaga-jaga sikit kalau kita baca tu. Qalu inna tatayyarna. Jangan ta-ta pula. Tak. Nak ketebal ta jadi ta-ta. Jadi macam tebal. Ta tu lembut. Qalu inna tatayyarna. Ra tu tebal pula. Sebab ra tu mati sebelum dia baris atas. Tatayyarna. Tatayyarna. Dia ada tafkhim dan dia juga ada tawassut, sederhana. Tak. Jadi mereka berkata inna. Mereka pun sebut dengan tegas juga. Inna, sesungguhnya kami ni tatayyarna. Sesungguhnya kami ni telah menjadi tasya'amna. Seerti dengan tatayyarna, tasya'amna. Ta, shin, alif, lepas dia ada hamzah, mim, nun, alif. Tasya'amna. Apa maksud tasya'amna? Tatayyarna, kami ni telah menjadi celaka, sial, kesialan. Ada manusia menganggap sial pada seseorang. Tak, ni kismu ni, mu bawa sial mu. Mari sini kedai aku habis. Tak, kena tutup. Dah balik SIM ni, sebagai ganggar. Jadi apa dia? Mu ni bawa sial. Mari mu dah ujang. Mu ni ujang. Mari mu dah ujang. Mu ni sial. Tak? Ada orang menganggap malapetaka tu kerana seseorang, kesialan tu kerana sebab seseorang. Baik. Jadi ni tuduhan mereka lagi. Mereka kata ketiga orang rasul ni, 3 utusan ni, dia kata apa dia? Inna tasya'amna. So kami telah menjadi sial. Seerti dengan tatayyarna. Tafsir lain dia tasya'amna. Kami ni jadi sial bikum, dengan sebabmu. Bi tu dengan maksud because, kerana. Ada juga bi dengan maksud apa dia? Dengan. Jitu bidarrajah. Saya datang dengan basikal. Ada juga bi tu dengan maksud isti'anah. Macam-macam lah. Ada bi dengan maksud sababiyah. Ni dengan maksud sebab. Ni maksud kerana. Kami ni jadi celaka ni dengan sebabmu, kata puak-puak ni. Kata puak-puak golongan Antakiyah. Baik. Kecelakaan tu gua ni. Apa bentuk kecelakaan yang mereka anggap celaka tu kism dia? Disebut dalam tafsir, antara dalam tafsir Qutubi dia kata, apa yang disebut oleh Muqatil, iaitulah
hubisa anhum al-matar, dihalang daripada mereka tu hujan. Mana lama dok turun hujan. Antaranya disebutkan di sini. Dok turun hujan tu lama mana? Salasa sinin. Itulah 3 tahun. Ya, 3 tahun. 3 tahun dok hujan. Lama ni hujan. Jadi bila mu mari lalah dok turun hujan. Jadi sebenarnya dok turun hujan ni bukan kisah 3 rasul ni. Sebenarnya kisah mu. Sebab bila kami bawa mesej Islam, bawa dakwah Islam, mu tolak Islam, mengundang bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengundang bala. Cuma kita kena ingat ginilah, macam mana nak tentu suatu malapetaka tu bala ataupun ibtila. Tengok keadaan kita tu. Kalau kita taat patuh kepada perintah Allah, datang juga malapetaka, tu adalah ibtila. Kita tanggung tu adalah ujian. Yang termasuk dalam hadis antaranya, iza ahabballahu abdan ibtalah. Bila Allah sayang pada seseorang, Allah uji dia. Jadi nak tahu ibtila atau tidak, tengok bagaimana kita. Tapi kalau kita dapat malapetaka dengan kita tak semayang, dengan kita tak puasa, kita tak taat pada Allah lah, mudahnya, maka itu adalah bala. Jadi ta'un ke covid ke apa benda lah semua ni, tengok nak kata bala ke ataupun ibtila tu, ujian ataupun bala, kita tengok orang yang ditimpa tu. Ada seorang doktor Indonesia tak, yang gigih cuba menyelamatkan nyawa rakyat Indonesia daripada covid tu, akhirnya meninggal kan. Sebelum dia nak dipakaikan pakaian untuk covid tu, dia nak minta nak semayang tak. Lepas tu kembali, selepas pada tu kembali ke rahmatullah. Ya, kembali ke rahmatullah. Maka hak tu kita anggap sebagai ibtila. Itu sebagai ujian daripada Allah. Macamlah dalam satu hadis Nabi sebut, ta'un tu dialah azab. Dan dia juga rahmat kepada golongan yang beriman kepada Allah, yang sabar menerima ujian tu, mereka dianggap dengan mati syahid. Baik, dengan syarat-syarat lah. Dengan syarat-syarat yang disebutkan ulama. Dia beriman, dia sabar, dia tak lari daripada ujian tersebut, dia terima. Baik. Jadi mereka ni menganggap Dr. Hujan tu kerana mu. Kami ni telah ditimpa kecelakaan dengan sebab kamu. 3 tahun Dr. Hujan. Yang mereka ni 3 rasul ni ikut disebutkan, dinyatakan di sini dalam tafsir Al-Munir pun ada sebut, dan tafsir Kutubi pun ada sebut, tempoh 3 rasul ni dakwah 10 tahun. Jadi 3 tahun tu mereka ditimpa, penduduk Antakiyah ni ditimpa kemarau yang panjang 3 tahun. Baik. Jadi mereka mengatakan kami ni telah ditimpa kecelakaan, kesialan dengan sebab kamu. Lalu mereka pun ugut. Ni cabaran pada dakwah. Dah nak berhujah kalah, berdebat kalah. Akhirnya antara cara nak berhentikan dakwah, ugutan. Sampai tahap bunuh. Ni dah dihadapi oleh Nabi SAW. Ya, dah ada cubaan bunuh. Tapi nasib baik, Allah Ta'ala berjanji bahawa Allah Ta'ala memelihara Nabi Muhammad SAW daripada manusia. Dengan arti kata daripada dibunuh oleh manusia. Itu yang Allah Ta'ala janji kepada Nabi SAW. Baik. Jadi ni akhirnya mereka mengugut. Mereka kata apa dia? La illam tantahu. La illam tantahu. Demi sesungguhnya. Lam tu lang, orang kata mauti ahli al-qasam. Maksud ni disumpah. Bukan cakap saja ni. Demi Allah maksudnya. Demi tobat rekod. Ibarat kata gitu kalau kita cakap. Demi sesungguhnya, sekiranya illam, la illam tantahu. Sekiranya kamu tidak berhenti. Tantahu tu maksud sekian. Intaha. Jangan dengar sebut intaha. Kau baca kitab Jawi tengah-tengah, intaha. Intaha tu maksudnya sudah, sekian, tamat. Baik. Jadi sekarang ni mereka menyatakan kepada 3 rasulnya, la illam tantahu. Waw di situ wawul jamaah. Sekiranya kamu tidak berhenti. Cuma dari sudut nahunya, tantahu tu fi'il mudhari'. Asal fi'il mudhari' ni hukum dia marfu'. Ada nun belakang. Asal-asalnya tantahuna, asal-asal.
Kalau kita belajar matan ajmiyah tu, dia kata fi'l mudhari' marfu'un ma lam yadkhula hatta yadkhula alaihi nasibun aw jazimun. Hukumnya adalah rafa' sehinggalah masuk ke atasnya yang menasabkan ataupun yang menjazamkan. Sini ada yang menjazamkan dia, lam tu. Garis sikit. Lam tu panggil harfu jazmin, huruf yang menjazamkan. Jazam ni Tok Guru dulu, Ustaz Zah dulu diterjemah mematikan. Mematikan. Sebab apa terjemah mematikan? Sebab alamat asal jazam ni dia adalah sukun. Dia baris mati. Sebenarnya bukan jazam tu dengan baris mati saja. Ada kalanya dengan buang huruf nun, macam hok sini. Jazam sini dengan buang huruf nun. Asalnya kalau fi'il mudhari' tahuna ada nun belakang. Tapi bila masuk lam, dia membuang huruf nun. Membuang huruf nun. Baik. La illam. Baik. Dari segi apa dia? Dari segi tajwidnya, la illam tu idgham. Idgham apa? La illam. Idgham. Apa maksud idgham? Antara benda orang pening belajar tajwid ni sebab nama dia istilah dalam bahasa Arab sebenarnya. Idgham tu maksud idkhal, memasukkan. 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 Sini idgham apa? Idgham memasukkan nun ke dalam huruf lam. Ni idgham yang kamil, idgham yang sempurna. Tak bunyi terus nun. Tak bunyi terus nun. Itulah idgham bila gunnah. Dibaca dengan la illam. Jangan ada pun bunyi nun. Jangan dibaca la inlam. La inlam. Kalau Tok Guru kata balik awal. Dah. La inlam. Tak bunyi dah in. La inlam, in tu tak bunyi sikit dah nun. Kalau nak ditulis sebutannya seolah-olah nun tak ada. Kalau baca Quran berwarna tu, mulawwan tu, mushaf mulawwan, sahabat-sahabat akan tengok nun tu diwak kelabu tai anjing. Tak nampak. Tak nampak. Maksudnya tidak ada pada bacaan. Tidak ada pada bacaan. Jadi dibaca la illam. La illam. Tu masuk pada lam. La illam sekiranya kamu tidak, lam tu pula lam mim mati bertemu dengan ta. Jadi benda hukum adik. Adik kecil ni. Apa hukum? Mim mati bertemu dengan ta. Adik dah jawab apa dah? Kat tangan apa dah? Tadi ke? Sekolah? Benda tu. Ingat tak? Tak ingat? Tak ingat. Darjah 6 belajar tak? Belajar 6. Ni apa dia? Mim mati bertemu ta, hukumnya adalah izhar syafawi. Izhar syafawi. Izhar syafawi. Kita nak kenal izhar syafawi ni, antaranya tengok huruf mi tu ada tanda mati. Huruf mi hok ada tanda, ada huruf mi hok tak ada tanda mati. Ada mi hok yang tidak dia mati tapi tidak ada tanda mati. Contoh, qalu ta'irukum tu. Mi tu. Mi mati ke? Tapi ada tanda mati tak? Tak ada tanda mati tak? Hok ada tanda mi mati, hok ada tanda mati, confirm tu adalah izhar syafawi. Izhar tu maksud menzahirkan. Menzahirkan apa? Menzahirkan mi mati. Maksud orang dengar bacaan kita, tak tengok pun tahu ada mi mati. Syafawi tu bibir. Syafah. Sebab mi ni ruk bibir. Masa kita izharkan dia, kita rapatkan. Dia sebut mana? Lam. Lam tahu. Lam. La illam tang tahu. La illam tang tahu. Lam tang tahu. Dia ada apa dia? Rapat bibir tu. Tapi jangan ditekankan. Sekadar rapat je. La illam tang tahu. La illam tang tahu. Baik. Jadi sifat gunnah asal je ada. Sifat gunnah mim asal ada. Huruf asal sebab mim ni dia memang huruf gunnah. Huruf asal tu ada. La illam tang tahu. Kau dengar? Stop lah.